install Google Meet kan, Huawei yang terkini kecuali dengan kaedah-kaedah tertentu, jadi mereka gagal nak masuk pada hari ini. Okey, untuk makluman semua, sekarang kita ada 65 orang, ini termasuk guru kan, berarti ada separuh yang sudah berada di Telegram belum masuk ke sini. Ada separuh yang di Telegram belum masuk, dan ada lagi mungkin hampir 80 orang lagi yang tidak join Telegram. Kita tidak tahu kenapa mereka tak dapat link ke, tak dapat link ke. Jadi hari ini saya akan bagi form untuk ibu-bapa isi agar kita dapat hubungi ibu-bapa semua. Okey, seterusnya sesi bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك خلاق عظيم إنك سميع عليم إنك غفور رحيم إنك رب العرش العظيم إنك البر الجواد الكريم. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Dengan Engkau segala kebajikan. Pada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim. Berilah rahmat dan rahim kepada majlis orientasi tahun 1 2022 2023 yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alun lima yurid. Kami juga memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari segala perkara yang boleh mencetak cederakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Padamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, sebelum kita mendengar ucapan guru besar, saya minta kepada semua ibu bapa agar dapat klik link ini kita bagi di ruangan chat ini untuk mengisi beberapa data penting yang diperlukan oleh pihak sekolah. Okey. Ada nampak tak dekat ruangan chat tu? Kalau pakai laptop dia nampak terus, kalau guna handphone dia tak tersorot sikit. Boleh salah seorang itu respon? Nampak tak link yang saya bagi itu? Suara situ lah tengok. Okey. Boleh isi ya. Saya bagi masa 2 minit. Ada beberapa item yang perlu diisi oleh ibu bapa. Jangan salah isi nombor telefon tu penting. Kita nak hubungi. Kalau salah satu nombor tu masuk ke nombor orang lain, nanti ibu bapa tak dapat apa tu maklumat yang sepatutnya kita sampaikan. Okey, 30 saat lagi. Sambil isi, kita akan dengar ucapan Tuan Guru Besar Encik Zakaria Abdul Rani. Ataupun untuk sesi pertanyaan, kalau ada ibu bapa yang baru anak sulung tahun 1 di sekolah ini, kita akan buka nanti di hujung nanti. Kita berharap program hari ini akan selesai lebih awal, kalau boleh sebelum pukul 10. Sekarang saya nak putarkan ucapan Guru Besar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua bapa yang saya hormati, barisan guru pemakanan, Encik Muhammad Siti bin Musul, guru pemakanan murid, Tuan Badriah, Encik Jaafar, guru pemakanan. Kebetulan, ini guru-guru, alhamdulillah, selamat datang. Video tak kelihatan ni. Jauh nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua bapa yang saya hormati, barisan guru pemakanan, Encik Muhammad Siti bin Musul, guru pemakanan murid, Tuan Badriah, Encik Jaafar, guru pemakanan. Maksudnya guru-guru, alhamdulillah, selamat datang kepada semua bapa yang merupakan bapa kepada murid-murid tahun 1 sesi persekolahan 2022-2023 yang akan bermula pada 21 Mac 2022. Saya, Ibu Zakaria Biabrani, merupakan guru besar Sekolah Kebangsaan Beranang yang mana saya telah mula bertugas pada 3 Januari tahun 2020. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua bapa yang memberi kepercayaan kepada Sekolah Kebangsaan Beranang untuk menjadi sesi persekolahan pilihan bapa sekalian. Okey, berikut dimaklumkan sesi persekolahan untuk tahun 1 yang akan bermula pada Mac 2022 untuk murid tahun 1. Kita akan mulakan sekolah ini telah meletakkan sesi persekolahan selama 2 sesi persekolahan. Untuk sesi persekolahan yang dipilih yang melibatkan tahun 1, 2 dan 3 kita akan tetapkan di aliran sesi petang, sementara bagi tahun 4, 5 dan 6 di aliran tahun 1. Di aliran sesi pagi. Okey, untuk apa ini merupakan kali pertama Sekolah Beranang menjalankan 2 sesi kerana dari segi fizikal di mana kita tidak mempunyai kemudahan kelas yang mencukupi untuk satu sesi persekolahan. Diharapkan bapa dapat merancang dan juga mengurus pengangkutan anak-anak tuan-tuan dan puan pergi dan balik dari sekolah. Untuk itu, saya selaku petugas sekolah ini masih besar hati dengan sokongan dan juga pilihan tuan-tuan untuk menjadi istilahnya sebagai pilihan utama untuk tuan-tuan dan puan menyekolahkan anak tuan-tuan dan puan. Dan untuk permulaan, sesi minggu transisi akan dilakukan selama 3 minggu dan berdasarkan kepada arahan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia sebagaimana sebelum ini, dan kita akan patuhi SOP yang sudah ada sepanjang kita mencegah dan juga menentras pandemik COVID-19 ini. Itu diharapkan bapa kita fokus dan peka dengan apa yang akan disampaikan juga berkaitan dengan info-info semasa sepanjang penerapan sekolah ini. Sekiranya ada isu ataupun masalah, itu pejabat saya sedia buka untuk saya berbincang dan juga bertukar-tukar fikiran bagi memantapkan lagi kebutuhan kebutuhan anak tuan-tuan. Sekian, terima kasih. Itulah ucapan dari saya. Semoga kita dapat bekerjasama di masa-masa. Sekian, terima kasih. Oke, demikian tadi ucapan dari Tuan Guru Besar Zakaria selaku Guru Besar SK Beranang. Suara okey Okey, Puan Laila kata suara tak dengar, dulu sangat. Okey, nanti saya bagi link video tadi sebenarnya sudah ada kita up ke YouTube. Video tadi sudah ada, nanti kita akan sharing sekali lagi . Okey, seterusnya kita dengar ucapan dari Pengarah Al-Ewal Murid. Silakan Cikgu Cik Muhammad Hafiz bin Mansur. Sesi perkenalan pada Bapak. Silakan. Terima kasih Tuan Hisham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara saya? Dengar.
Alhamdulillah. Okey. Dengan Cik Hafiz 11. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, yang pertama saya mengucapkan selamat datang kepada ibu bapa dan anak-anak murid tahun 1 sesi 2022-2023 ke SK Beranang. Okey, kerana anak-anak tuan-tuan telah dipilih oleh PPD Ulangat untuk ditempatkan di SK Beranang. Okey, tahniah diucapkan. Dan pada tahun ini kita seperti tahun lepas kita buka 4 kelas untuk murid tahun 1. Okey, murid tahun 1 tahun ni dan murid tahun 1 tahun lepas ada 4 kelas. Dan pada tahun ini kepadatan murid satu kelas mencapai kepada 45 orang. Dan pihak sekolah berusaha untuk memberikan keselesaan yang terbaiklah untuk anak tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Yang seterusnya ada beberapa perkara yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, hari pertama persekolahan pada 21 hari bulan Mac. Okey, hari pertama persekolahan, tuan-tuan dan puan-puan akan menghantar anak tuan-tuan dan puan-puan ke pagar sekolah sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan tidak dibenarkan masuk ke sekolah. Hanya menghantar anak ke pagar sekolah saja. Selepas pagar sekolah akan diuruskan oleh guru-guru yang bertugas. Okey, dan pada hari tersebut akan ada, insya-Allah akan ada pelawat daripada jawatan PPD dan juga PPS. Okey, PPS ni untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan adalah pegawai perhubungan sekolah yang terdiri daripada pihak polis. Baik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, untuk masa hari ke sekolah pastikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh MKN. Okey, yang biasa kita tahu pemakaian mask mesti dipakai sepanjang masa. Okey, pemakaian mask. Yang kedua, anak-anak tuan-tuan dan puan pastikan ada hand sanitizer peribadi. Okey, bawalah yang kecil tu. Okey, peribadi dan selalu mencuci tangan. Okey, di dalam sekolah. Dan yang seterusnya yang paling utama adalah ingatkan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, pastikan penjarakan antara kawan-kawan. Pastikan ada penjarakan antara kawan-kawan. Jangan terlalu rapat. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, mengenai pembelian makanan di kantin. Okey, di kantin anak-anak tuan puan diminta membeli makanan sendiri. Membeli makanan sendiri di kantin. Okey. Ini adalah satu langkah untuk pembelajaran kepada mereka dan itu adalah terbaik untuk mereka. Okey. Yang seterusnya akan disampaikan oleh jawatan kuasa yang terlibat, disiplin dan lain-lain, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat mendengar dengan jelas dan tanyalah apa-apa saja persoalan kepada mereka sementara ada program yang dijalankan ini. Baik, itu saja. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan. Sekian. Terima kasih. Kembali kepada Tuan Syam. Okey. Guru Pengkanan Hal Ehwal Murid, itu Encik Mama Hafiz bin Encik Mama Hafiz bin Mansur. Beliau tu agak kurang sihat sedikit dengar suara tadi mengah-mengah. Semoga kita semua dijauhkan daripada COVID-19 Mana-mana yang sudah dapat semoga cepat sembuh, didoakan. Jadi pesanan tadi agar anak-anak tu menjaga jarak, jaga kesihatan sangat penting sekali. Okey, bapa sekalian, seterusnya kita akan mendengar ucapan yang akan disampaikan oleh Puan Badriah binti Jaafar selaku PK Koko. Apa tu PK Koko? Peruntukan co-curriculum. Kita berkenalan dengan cikgu sekolah Beranang bahagian pentadbir. Dipersilakan Puan. Terima kasih Cikgu Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okay. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Maaf suara agak
Orang kata besar sikit sebab saya batuk hari ni. Okey, selamat berkenalan semua guru, ibu-ibu bapa tahun 1 2022-2023. Okey, sebelum tu saya lupa pula. Yang berusaha Tuan Guru Besar Encik Zakaria bin Abdul Rani, Encik Muhammad Hafiz bin Mansur, penolong kanan Hal Ehwal Murid, dan saya Badriah Jaafar, penolong kanan co-curriculum, barisan guru-guru yang akan mengendalikan tahun 1 untuk tahun 2022 dan ibu bapa tahun 1 2022-2023. Okey, saya Badriah Jaafar sekali lagi, penolong kanan co yang mula bertugas mulai Mei 2020. Semasa tu kita dah mula PKP, jadi saya pun tak sempat nak berjumpa dengan semua murid SK Beranang, dan mulai daripada saat tu pun aktiviti kurikulum tak boleh bersemuka. Kita cuma buat secara online. Dan untuk tahun ni masih belum ada ketetapan untuk aktiviti co-curriculum. Kalau yang untuk 2021 masih lagi online. Okey, untuk tahun 1 saya cuma nak tekankan berkenaan dengan baju yang boleh dibeli untuk kegunaan anak-anak lah. Okey, ada 2 baju, iaitu yang pertama berwarna purple yang akan digunakan semasa aktiviti co-curriculum dan pendidikan jasmani. Baju tersebut boleh digunakan waktu hari yang ada PJ dan digunakan pada hari yang ada koko. Dan satu lagi ialah baju sukan bergantung pada rumah sukan anak-anak lah. Ada merah, biru, kuning dan hijau. Saya pun tak ingat lagi nama rumah-rumah sukan tersebut. Itu akan ditetapkan kemudian ya untuk anak-anak tahun 1. Dan baju tu boleh dibeli setelah tahu rumah sukan masing-masing lah. Yang cuma untuk saya maklumkan yang penting sekali cuma baju warna ungu tu lah, yang tangannya ungu pekat, yang badannya ungu cair sikit tu, yang untuk digunakan sewaktu aktiviti co-curriculum dan aktiviti pendidikan jasmani. Selain tu saya rasa murid tahun 1 tak terlibat dengan aktiviti co-curriculum seperti badan uniform, persatuan dan kelab. Cuma kita akan ada sukan jika dibenarkan oleh pihak KKM dan KPM lah. Dan perkara tu kita akan maklumkan dari masa ke semasa. Dan jika ada pertanyaan, nanti ibu bapa boleh tanyalah di akhir sesi yang akan dibuka kepada tuan-puan untuk bertanya. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali majlis kepada Encik Nur Hisham. Terima kasih. Terima kasih kembali Puan Bad di atas penerangan perkenalan itu tadi. Untuk makluman ibu bapa sekalian, panitia pendaftaran memaklumkan baru 38 orang Baru 38 orang yang sudah mengisi form tadi. Jadi masih ramai lagi tu, lebih separuh yang belum isi lagi. Dekat chat tu ada tadi salah seorang ibu bapa yang telah kembali post link tadi bagi yang baru masuk itu penting tu, mesti diisi. Okey, seterusnya kita akan mendengar taklimat tentang PBD, pentangsiran bilik darjah, yang akan disampaikan oleh Puan Nur Haslin. Tanpa melengahkan masa, dipersilakan Puan Haslin. Terima kasih Cik Hisham ya. Okey, suara saya dengar ya? Jelas tak suara saya? Jelas. Okay, terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada ibu bapa ya yang menghadiri taklimat pada pagi ini. Okey, sebelum tu yang berusaha guru besar Encik Zakaria bin Abdul Rani, barisan pentadbir Puan Badriah binti Jaafar dan selaku pentadbir co-curriculum, dan juga Encik Muhammad Hafiz ya,
Mansur selaku guru penolong kanan HAM. Okey, salam perkenalan kepada ibu bapa sekalian. Okey, saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya ialah Puan Siti Nur Haslin, iaitu penyelaras PBD bagi Sekolah Kebangsaan Berana. Okey, jadi sebelum tu saya ada sedikit slide yang saya akan sharekan semasa saya terangkan berkaitan dengan PBD ya. Jadi sambil saya terangkan, ibu bapa juga boleh tengok slide ni untuk lebih fahamlah berkaitan dengan PBD. Okey, nampak ya slide saya? Okey, PBD yang saya sebut tadi adalah pentaksiran bilik darjah. Okey, pada hari ini saya fokus kepada murid tahap 1, iaitu murid tahun 1, 2 dan 3. Okey, saya nak maklumkan kepada ibu bapa kenapa saya perlu terangkan PBD ni, sebab bermula 2019 pentaksiran murid dinilai melalui PBD. Mungkin ibu bapa terkejut ya nanti kenapa tiada peperiksaan pertengahan tahun, kenapa tiada peperiksaan akhir tahun. Okey, jangan terkejut ya, sebab murid tetap dinilai melalui pentaksiran bilik darjah. Okey, pentaksiran bilik darjah ni sebenarnya telah bermula pada 2011, tapi pada waktu tu kita jalan seiring dengan peperiksaan. Tahap 1 pun ada peperiksaan dan juga ada pentaksiran. Tapi bermula 2019, okey, pentaksiran sepenuhnya tahap 1 ya, tahun 1, 2 dan 3. Tahun 4 masih ada lagi peperiksaan sehingga tahun 6. Jadi kalau ibu bapa nanti jangan kata kenapa anak saya tak tahu perkembangan pembelajaran dia. Okey, ada perkembangan pembelajaran dia melalui pentaksiran. Okey, so pentaksiran bilik darjah ni kalau kita perhatikan dia berterusan sepanjang pembelajaran. Dan guru juga dia akan membuat refleksi ya, penilaian terhadap perkembangan, kemajuan dan juga kebolehan serta penguasaan murid. Dan pentaksiran ni dirancang oleh guru kelas. Okey, dan dia bukan bertujuan untuk perbandingan. Jadi kita tak ada tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga. Okey, dalam pentaksiran ni kita nak murid boleh menguasai, kita nak murid boleh menunjukkan potensi di mana guru akan bimbing. Jika murid tak menunjukkan perkembangan, ada tindakan susulan. Okey, jadi tindakan susulan ni guru dan juga ibu bapa lah, sebab kita akan laporkan kepada ibu bapa perkembangan anak-anak pembelajaran. Okey, dan apakah tindakan susulannya. Okey, melalui PBD ni, okey, yang ni bahagian guru lah, saya takkan terangkan lah. Guru ni maksudnya saya dan guru-guru yang mengajar yang akan menilai lah mendapat ni. So yang saya nak tunjukkan kat sini adalah melalui ibu bapa lah. Okey, so melalui PBD ni sebenarnya kita boleh tahu perkembangan secara menyeluruh, sebab PBD ni dia melibatkan semua subjek. Kalau anak kita belajar 8 subjek yang kita akan tengok ya perkembangannya, kita tak fokus kepada subjek teras. Okey, dan di sini juga potensi murid tu akan kita nampak di mana kekuatan dan juga kelemahan, dan secara tak langsung ni kita tahulah pencapaian anak-anak kita, sebab PBD ni dia berterusan. Okey, melalui pemerhatian dalam bilik darjah pun kita boleh nilai anak murid kita. Melalui lembaran ataupun latihan yang kita beri pun kita boleh. Dan kita juga ada projek dan sebagainya. Okey, jadi melalui hasil kerja anak-anak murid yang dipamerkan ataupun yang ditunjukkan, yang anak-anak kita beri komitmen, okey, dalam pembelajaran itulah yang kita akan nilai, kita akan tafsir, kita nak membentuk ya potensi anak murid tu dalam bilik darjah. Dia tak berfokus kepada peperiksaan. Okey, jadi pentaksiran PBD ni tahap 1 ni, walaupun kat sini saya mention tahap 1, PBD ni dia akan berterusan sehingga tahun 6. Dan pada tahun 6 nanti satu CJ PBD akan dikeluarkan. Jangan kata kita fokus tahap 1, tahun 4, 5, 6 kita fokus peperiksaan, tak ada. Okey, 4, 5, 6 tahap 2 tetap juga ada peperiksaan dan juga ada penilaian PBD dan ada CJ yang akan dikeluarkan. Kalau tuan-puan maklum, UPSR 2 tahun ni kita tak ada UPSR ya. Tapi murid kita dinilai melalui PBD. Okey, kemasukan murid di sekolah-sekolah tertentu, okey, penilaian PBD itulah yang murid akan bawa, murid akan tunjukkan. Okey, so kat sini PBD dilaksanakan dalam semua mata pelajaran. Kita tak fokus kepada mata pelajaran teras. Kita fokus kepada semua. Saya rasa tahap 1 ada 8 subjek, 8 atau 7 subjek. So 7 tu, okey, kita ada penilaian PBD.
Okey, dan dilaksanakan dalam bilik darjah secara berterusan. Sebab tu kita ada tindakan susulan dan sebagainya. Dan kalau kita tengok di sini, dia tak ada secara sumatif, iaitu pertengahan ataupun hujung tahun peperiksaan. Saya harap tak ada ibu bapa yang terkejut ya, kenapa anak tak ada peperiksaan pertengahan tahun dan juga hujung tahun, dan mungkin kata tak ada apa-apa yang anak dapat di sekolah. Sebenarnya ada. Okey, ada penilaian dia melalui aktiviti seperti projek mudah, kuis, permainan, main peranan dan juga bercerita. Jadi kalau kita anak kita dia maklumkan ada projek yang kena buat, saya harap ibu bapa faham ya. Projek ni adalah satu penilaian yang anak kena buat, dan ada juga tak salah ya ibu bapa membantu anak-anak dalam menghasilkan projek. Okey, projek tu kita akan pamerkan di kelas dan anak boleh bercerita. Kita nak potensi anak tu bercakap, bercerita dan memberi komitmen. Okey, sebab tu kita tengok PBD ni lebih kepada kita nampak perkembangan dan potensi anak-anak kita. Okey, dan kalau kita tengok inilah hasil kerja yang akan dinilai dalam PBD. Okey, kat sini saya tunjukkan iaitu penumpuan pembelajaran tahap 1 ya. Tahap 1 ni tahun 1, 2, 3, kalau kita tengok kenapa kita tak ada peperiksaan, kita nak anak kita ni dia kukuh dari segi dia membaca, menulis, mengira, dan ada satu kemahiran lagi menakul. Maksudnya dia dah ada kemahiran berfikir. Okey, dan juga mengamalkan nilai rutin harian. Ini yang kita nak fokus pada tahap 1. Bila anak murid kita membuat satu projek, membuat satu tugasan yang diberikan oleh guru, dia akan membentuk kerjasama. Okey, nilai kepimpinan. Okey, kat situ kita tengok ada nilai-nilai murni nanti. Secara tak langsung dia menyerap nilai-nilai murni. Okey, kerjasama, membantu, mengeluarkan idea dan sebagainya. Dan tuan-puan jangan risaunya, ini kita bimbing. Okey, guru akan bimbing, dan kita juga harapkan ibu bapa juga membimbing jugalah di rumah kalau ada tugasan dan sebagainya yang anak-anak perlu siapkan. Okey. Dalam PBD ni, kalau dalam peperiksaan kita ada grade A, B, C, D dan E ya. Tapi dalam PBD ni dia akan melaporkan melalui tahap penguasaan iaitu TP. Nanti kita akan biasa dengarlah TP. Okey, TP tu adalah tahap penguasaan. Okey, dan di mana guru akan rujuklah. Guru dia ada dokumen dia akan rujuk. Okey, tahap penguasaan apa yang anak kita setakat sepanjang pembelajaran tu, okey, dia kuasai. Okey, dan rujukan tu juga merujuk kepada hasil kerja murid. Walaupun satu lembaran yang diberi oleh guru, mungkin kuis dan sebagainya, itu juga merupakan penilaian PBD ya. Okey, dan dalam pentaksiran tahap penguasaan ni dia ada 6. Ada 6. Okey, kalau kita tengok kat sini, TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 dan TP6. Okey, saya nak ibu bapa fahamlah berkaitan dengan TP ni. Kalau dipamerkan ataupun guru melaporkan, ibu bapa faham ya. TP1 maksudnya TP2, TP3, TP4, TP5, TP6 ni menunjukkan tahap penguasaan murid. Kalau lagi tinggi sampai ke TP6 masuk murid tu cemerlang lah. Maksudnya dia menguasai kemahiran ataupun topik yang diajar pada suatu yang diajar oleh guru berkenaan bagi satu subjek yang tertentu. Okey, kalau kita tengok kat sini ya, kalau dilaporkan pentaksiran ni anak kita di tahap TP1 dan TP2 bermaksud ada tindakan susulan yang guru ataupun ibu bapa kena tahu ya. Sebab TP1 ni ataupun TP2 dia merujuk kepada anak kita tak menguasai lagi. Dia tak menguasai adakah suatu topik ataupun kemahiran. Anak kita tak menguasai lagi. Jadi guru dan juga ibu bapa dia ada tindakan susulan lah. Guru ni dia akan merancang bagaimana untuk kita kaedah untuk anak tu menguasai suatu kemahiran ataupun topik tertentu. Okey, kalau anak kita dah sampai TP3 bermaksud bagi suatu topik ataupun subjek tu dia dah menguasai. Maksudnya dia dah ada perkembangan kita nampak dia dah menguasai. Tapi cikgu akan polish lah. Sama ada kita nak letakkan dia pada 4, 5, 6, kita nak polish lagi supaya dia lebih mahir, lebih cemerlang, okey, berdasarkan TP4, TP5 dan TP6. Jadi nanti kalau ada pelaporan yang dilaporkan oleh guru-guru berkaitan dengan TP, saya harap ibu bapa nampak bayangan ya. Okey,
Kalau TP1, TP2, anak saya masih lemah, saya perlu buat tindakan susulan, cikgu pun akan buat tindakan susulan. TP3, anak saya dah di tahap menguasai, tapi saya nak lagi perkembangan tu, kebolehan tu di polish lah, supaya kita nampak adakah dia tetap 3 saja, maksudnya dia tahu je, ataupun dia dah boleh dah berkembang 4, 5 dan 6. Pelaporan, ini adalah contoh pelaporan ya. Kalau kita tengok pelaporan ni, dia ada semua mata pelajaran. Yang saya tunjuk kat sini adalah 2, contohnya bahasa Melayu, dia akan letak TP3. Kalau letak TP3, maksud saya tahap penguasaan kat sini contohnya TP3 lah. Cikgu tu dah buat taksiran, murid tu dalam bahasa Melayu dapat TP3. Bermaksud bahasa Melayu ni murid ni ada kebolehan dia dah mencapai tahap menguasai, membaca, menulis mungkin dia capai. Cuma dari segi kita nak polish, dia boleh menulis dengan baik, menyusun ayat dengan baik dan sebagainya tu, cikgu akan buat tindakan susulan. Kalau kita tengok kat sini contohnya bahasa Inggeris TP2. Inilah tindakan susulan yang kita nak pastikan bahawa yang anak kita ni dia tak menguasai lagi, dia ada lagi kelemahan dia, dan kita nak kalau boleh dia melepasi TP3. Kalau kita tengok pelaporan ni dia ada pernyataan dia, setiap subjek ada pernyataan dia dan dia akan menerangkan kalau TP2 ni apa sampai ke tahap mana murid tu capai. Jadi pelaporan ni akan dilaporkan 2 kali setahun. Cikgu dia akan nilai sepanjang tahun tapi dia akan laporkan pertengahan dan hujung tahun. Jadi pertengahan tahun sepatutnya ibu bapa tahu ya perkembangan anak. Dan hujung tahun kita akan tengok banding dia. Adakah perkembangan tu semakin baik ataupun sama ataupun dia semakin menurun. Jadi saya harap kalau berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah ni, tak adalah ibu bapa yang terkejut ya, dan saya harap jugalah komitmen anak-anak bermula daripada tahun 1 supaya anak-anak ni dia fokus pada pembelajaran walaupun kita ni sebelum ni 2 tahun kita dalam pandemik COVID-19 tapi pembelajaran tetap berterusan di rumah dan guru-guru pun masih lagi menilai PBD ya. Tahun sebelum ni yang ni kita masih lagi menilai PBD. Dan saya harap lepas ni tiada lagi masalah ya berkaitan dengan PBD sebab ada di kalangan ibu bapa yang masih lagi tak tahu apa tu PBD, ada yang ibu bapa yang masih mempersoalkan kenapa tiada peperiksaan pertengahan tahun dan juga akhir tahun. Kalaupun tak ada tapi pelaporan perkembangan anak-anak masih lagi berjalan. Saya rasa taklimat saya sampai di sini. Saya ringkaskanlah sampai di sini supaya yang kita nampak kat sini, ibu bapa nampak kalau diberi TP tu di mana tahap penguasaan anak-anak ya. Saya tamatkan taklimat saya pada hari ini. Terima kasih. Jika ada sebarang pertanyaan nanti boleh tanya ya pada hujung kita punya agenda nanti. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Hisham. Terima kasih Puan Siti Nurhaslin binti Talib di atas penerangan itu tadi. Terusnya kita akan mendengar taklimat disiplin peraturan sekolah yang akan disampaikan oleh guru disiplin SK Beranang, iaitu kita persilakan Ustazah Nurul Aini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati barisan pentadbiran sekolah, guru-guru serta ibu bapa, penjaga yang dikasihi sekalian. Yang pertama sekali, nama saya Ustazah Nurul Aini binti Awang Muhammad Nur. Ustazah adalah guru disiplin Sekolah Kebangsaan Beranang. Sebelum tu saya akan share sedikit slide mengenai disiplin . Di Sekolah Kebangsaan Beranang kita namakan Lembaga Sasiah dan Disiplin Murid . Anak-anak dan ibu bapa yang dirahmati sekalian tujuan kita menetapkan disiplin di sekolah adalah untuk melatih murid-murid supaya berkelakuan baik . Kita bukan nak mukul murid kita nak melatih murid berkelakuan baik dan
dan kita nak mengajar murid patuh dan taat pada peraturan sekolah ya. Okey, yang pertama sekali saya nak sentuh tentang pakaian uniform sekolah yang lengkap ya. Pertama sekali untuk anak-anak lelaki, situ ya kita ada contoh ya cara berpakaian uniform lengkap anak-anak lelaki ya, murid-murid lelaki. Yang pertama sekali rambut ya. Rambut mestilah pendek dan disikat dengan kemas. Nanti sebentar lagi saya akan terangkan cara tata cara rambut untuk murid lelaki. Macam mana kekemasan dan potongan rambut untuk murid lelaki ya. Okey, yang kedua Slide tak bergerak. Slide tak bergerak. Okey. Slide tak bergerak. Ada? Belum. Okey. Okey. Cuba klik yang bawah tu. Buat slideshow. Okey, nampak? Okey. Okey. Okey, ini adalah contoh ya uniform sekolah bagi murid lelaki. Yang pertama sekali rambut mestilah kemas dan disikat kemas. Ya. Dan tanda nama dan rencana sekolah ya. Tanda nama dan rencana sekolah. Okey, biasanya tanda nama di bahagian atas poket, maksudnya di atas poket lah, dan tanda nama di atas lencana di atas tanda nama ya. Kalau tengok dalam gambar ni, ini adalah contoh tanda nama dan lencana sekolah ya. Okay, yang ketiga tali leher sekolah. Tali leher sekolah ibu bapa boleh dapatkan dan beli di kedai sekolah ya. Okay, dan seterusnya baju kemeja putih. Baju kemeja putih adalah untuk murid lelaki, boleh berlengan pendek atau panjang ya. Dan seluar pula berwarna biru gelap ya. Okay, ini untuk bahagian kasut, kasut murid-murid boleh pakai kasut kanvas hitam. Dan kalau pakai kasut kanvas hitam, mestilah berstoking hitam. Kalau anak-anak semua pakai kasut kanvas putih, mestilah berstoking putih. Itu dia. Jadi kita tak naklah pakai kasut hitam tapi stoking putih. Begitu juga dengan kalau pakai kasut putih, berstoking hitam. Dia nampak tak kemas ya. Okay. Seterusnya, ini adalah potongan rambut murid lelaki. Nampak tak slide saya? Okey, ini adalah contoh ya rambut murid lelaki. Okey, di bahagian tak ada. Tik dulu pada slide nombor 4 tu. Oh, kena tik dulu. Kalau klik slide show tu mungkin situ. Okey. Okey, ini adalah potongan rambut ya. Di bahagian depan panjang rambut tidak boleh melebihi bulu kening. Kan sebaik-baiknya anak-anak akan sikat rambut dan minyakkan supaya rambut tidak melebihi kening ya. Bulu kening ya. Dan seterusnya di bahagian tepi rambut tidak boleh menutup telinga. Ya. Dan sideburn tidak boleh melepasi garisan tengah hidung ya. Maksudnya sideburn tu janganlah terlalu panjang ya. Kenapa rambut anak-anak tidak boleh menutupi telinga? Sebab biasanya kalau rambut anak-anak ni panjang, dia akan rasa tidak selesa untuk belajar. Dia akan pegang rambut dia akan menggarukan dia akan garu-garu telinga dia sebab rambut tidak melepasi telinga ya. Jadi kita tetapkan rambut tidak boleh menutup telinga ya. Dan seterusnya bahagian belakang rambut tidak melebihi setengah inci dan mesti di atas collar. Dan sepatutnya ya mesti di atas collar lah bila rambut anak-anak dah bercecah collar baju dan melepasi paras collar baju, itu menandakan rambut anak-anak panjang dan perlu dipotong ya. Okey. Seterusnya adalah untuk murid perempuan ya. Ini untuk murid perempuan. Okey, ini tata cara pemakaian ya uniform sekolah murid perempuan yang lengkap ya. Okey, yang pertama sekali kalau memakai tudung, anak-anak mestilah memakai tudung putih. Tudung tu mesti menutup bahu dan dada ya. Dan anak tudung pun mesti berwarna putih. Kalau tak ada warna putih, warna hitam. Dia putih dan hitam saja ya. Tak boleh berwarna-warni ya. Sekiranya anak-anak tidak memakai tudung, rambut mesti diikat kemas.
diikat kemas ya. Dan kalau nak pakai cekak rambut tu pakailah warna putih atau hitam sahaja ya. Okey, tanda nama dan lencana sekolah kalau anak-anak nak pakai tudung tampalkan di bahagian kiri tudung ya. Tanda nama di bahagian bawah, lencana di bahagian atas. Kalau anak-anak tak pakai tudung, tampalkan di baju kurung ataupun skirt. Kalau anak-anak pakai skirt, skirt berwarna biru gelap dan mestilah menutup paras lutut ya. Okey. Okey, baju kurung berwarna putih, kain sarung susung tepi berwarna biru gelap. Ya, begitu juga dengan kasut kanvas hitam ya. Untuk kalau pakai kasut kanvas hitam mesti berstoking hitam dan kalau pakai kasut kanvas putih mesti berstoking putih ya. Okey, anak-anak perempuan ya tidak dibenarkan memakai barang kemas ke sekolah ya. Ini kerana untuk menjaga keselamatan ya. Takut hilang, anak-anak akan rasa tak selamatlah, takut kawan ambil kesempatan untuk mengambil barang tersebut ya. Okey, baik. Dan juga dilarang memakai inai ke sekolah ya. Dilarang memakai inai ke sekolah ya. Okey, murid-murid ya sempena dengan pandemik ni, murid-murid mestilah memakai penutup muka ya. Dan sentiasa menggunakan hand sanitizer untuk mengelak daripada jangkitan COVID di sekolah ya. Okey. Ada satu lagi ya, murid-murid boleh memakai pakaian sesuai dan sopan ya sekiranya ibu bapa atau penjaga menghadapi masalah tertentu untuk menyediakan pakaian uniform sekolah yang lengkap. Ini telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya, pihak sekolah tidak boleh memaksa ya ibu bapa wajib menyediakan uniform sekolah yang lengkap. Sekiranya ada masalah, ibu bapa boleh sediakan pakaian yang sesuai untuk anak-anak pergi ke sekolah. Contohnya kalau tak mampu untuk, tidak dapat menyediakan kasut, kasut kanvas ya, ada masalah kewangan dan sebagainya, pakailah kasut yang sedia ada ataupun kalau tak ada kasut, pakailah slipper yang menutupi bahagian jari kaki itulah. Ya, dan pakai stoking ya agar nampak kemas dan teratur ya. Okey, seterusnya saya nak sentuh tentang kehadiran ya. Kehadiran ke sekolah. Untuk hadir ke sekolah setiap hari kecuali kalau ada sakit atau emergensi ya. Okey, ini adalah peraturan tentang ponteng sekolah ya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok ya. Biasanya guru-guru kelas akan melaporkan kepada guru disiplin mengenai ketidakhadiran anak-anak ke sekolah. Okey, kalaulah anak-anak ponteng secara berturut-turut ini maksud ponteng ialah tidak hadir ke sekolah tanpa sebab. Dia tak maklumkan kepada guru kenapa tidak hadir, senyap saja bila guru telefon ibu bapa tak angkat dan sebagainya. Itu dikira kita kategorikan ialah sebagai ponteng Okey, kalau dia ada dua ya, ponteng berturut-turut dan ponteng tidak berturut. Ponteng berturut ni maksudnya berturut-turut dia tak hadir ke sekolah. Manakala ponteng tidak berturut ni dia selang-seli, kejap hadir, kejap tak, macam tu ya. Okey, amaran pertama akan diberikan, amaran kedua akan diberikan ya. Saya tak bacalah, tuan-tuan boleh tengok slide ni, dan amaran terakhir akan diberikan serta yang paling akhir sekali adalah buang sekolah. Biasanya ya unit kami tak ada lagi lah setakat ini membuang buang sekolah pada murid-murid yang ponteng. Kami biasanya mengambil pendekatan berbincang. Ya, kalau kami tak dapat menghubungi ibu bapa, kami akan pergi ke rumah dan berbincang dengan ibu bapa ya tentang masalah, apakah masalah yang dihadapi oleh anak-anak sampai tak hadir ke sekolah ya. Okey, baiklah, seterusnya ialah ini adalah yang digariskan oleh kementerian ya. KPN tidak hukum murid tak hadir ke sekolah bimbang COVID ya. Jika ibu bapa bimbang ya berlaku penularan COVID di sekolah ataupun rasa macam risau dan bimbang, jadi KPN tidak menghukumlah kalau ibu bapa tidak menghadirkan anak ke sekolah. Cumanya maklumkan kepada guru kelas sekiranya anak tak hadir ke sekolah. Sebab guru kelas ni pagi-pagi dia akan ambil kehadiran dan akan mengisi kehadiran di dalam APDM. Dalam APDM tu dia ada
kalau murid tak hadir tu dia ada guru-guru kena isi sebabnya. Jadi kalau nak ibu bapa beritahu guru kelas awal kenapa anak tidak hadir, jadi memudahkan guru kelas untuk mengisi kehadiran di dalam APDM ya. Kita kerjasamalah di antara guru dan ibu bapa ya. Jadi harapnya tak adalah sampai kategori ponteng ya. Harapnya kalau ada alasan yang kukuh tak apa, tak ada masalah. WhatsApp saja guru kelas je, tak perlulah kalau nak surat lagi bagus, ada MC lagi bagus ya. Tapi kalau tak ada kalau susah untuk menyediakan perkara tersebut, boleh saja WhatsApp pada guru kelas ya. Okey, seterusnya dia adalah sistem SSDM. Dalam unit disiplin ni kita ada sistem SSDM. Apa dia sistem SSDM? Ialah sistem sasiah diri murid. Ya, biasa kita dengar kalau murid yang bermasalah saja guru-guru akan merekodkan, tidak. Ya, SSDM ni adalah betul untuk melaporkan amalan baik murid dan melaporkan kesalahan diri murid. Amalan baik yang murid lakukan kita pun isi dalam SSDM. Yang kurang kesalahan murid juga kami isi dalam SSDM. Tapi kalaulah murid-murid melakukan kesalahan-kesalahan, kita tidak adalah unit disiplin taklah terus masukkan kesalahan-kesalahan tu di dalam SSDM sebab bimbang ya bila kita masukkan murid-murid yang bermasalah, rekod murid-murid yang bermasalah ke dalam SSDM ya, nama murid-murid itu akan kekal sehingga 17 tahun, umur 17 tahun. Jadi kami di sekolah mengambil langkah jalan terakhir saja. Jalan terakhir tak dapat nak selesaikan masalah, baru kami akan isi dalam SSDM. Ya. Okay, seterusnya kami akan mengadakan ya, Cikgu Hisham selaku guru kaunseling akan melakukan kaunseling dengan anak-anak murid dan berbincang dengan ibu bapa cara mengatasi masalah anak-anak kita. Ya. Okey, contoh amalan baik kalau murid-murid anak-anak tengok ya, kalau anak-anak buat berkarya yang baik, cikgu-cikgu akan melaporkan dalam SSDM. Ini sangat memberi kesan kepada murid-murid dalam contohnya kalau dah dapat darjah 6, sistem ni ya sangat penting untuk ke asrama penuh ya. Jadi anak-anak yang teruskan membuat amalan yang baik di sekolah. Contohnya macam bantu cikgu. Kalau nampak dalam kelas tu ada murid yang nakal, yang tak dengar cakap tu buat bising ke, laporkan kesalahan tu pada cikgu. Lepas tu bantu cikgu mengemas kelas, bersihkan kelas ya dan sebagainya. Apa saja anak-anak buat baik, insya-Allah cikgu akan laporkan dalam SSDM sebagai amalan baik. Dan anak-anak mesti menjaga diri supaya tak melakukan kesilapan disiplin. Ya, jaga diri agar tak lakukan masalah disiplin sebab bila anak-anak ada masalah disiplin, guru-guru mesti akan berjumpa dengan anak ya dan ibu bapa. Ini akan memalukan diri sendirilah ya. Jadi sama-sama jaga tingkah laku kita ya. Okey. Okey, seterusnya maklumkan kepada guru kelas. Ini penting ya, maklumkan kepada guru kelas sekiranya anak berasa takut untuk hadir ke sekolah. Ya, kalau anak biasanya ada anak ni dia macam-macam ragam kan. Ada yang bila dia kena buli dengan kawan dia tempat mengadu. Tu tak apa, tapi ada yang pendiam, dia takut nak cakap dengan cikgu. Jadi kalau sekiranya anak ni mengadu pada ibu bapa, mereka dibuli atau mereka tak seronok datang sekolah kerana takut dan sebagainya, tolong maklumkan kepada guru kelas. Ya, guru kelas akan maklumkan kepada guru disiplin dan guru disiplin akan menyiasat perkara tersebut ya. Saya berharap sangat ya ibu bapa tidak mengambil tindakan sendiri. Contohnya pergi sekolah serang terus budak yang buli anak kita, tak nak ya, sebab berikan kepercayaan kepada kami untuk menyiasat ya. Okey, dan seterusnya pihak sekolah sangat mengalukan perbincangan yang berhemah bagi menyelesaikan masalah anak-anak. Ya, kita sangat terbuka kepada ibu bapa ya, boleh berbincang dengan guru tentang masalah disiplin dan apa saja yang berlaku pada anak-anak lah ya. Okey, dan kerjasama di antara ibu bapa dan pihak sekolah sangat diperlukan ya bagi memastikan anak-anak masih seronok dan selamat di sekolah. Kami unit disiplin, tema kami adalah anak-anak merasa seronok dan selamat untuk hadir ke sekolah. Jadi anak-anak semua ya, anak-anak yang mendengar, jangan takut pergi sekolah. Kalau anda rasa dibuli ataupun dianiaya, diejek oleh kawan, boleh mengadu pada cikgu dan cikgu akan membantu kamu ya. Okey, itu saja daripada unit disiplin. Saya harapkan ya anak-anak semua berasa seronok untuk berada di Sekolah Kebangsaan Beranang. Anda akan dilindungi oleh guru-guru Sekolah Kebangsaan Beranang, insya-Allah. Okey, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian itu penjelasan atau taklimat dari Ustazah Nur Ain tentang peraturan ke sekolah. Jadi kalau ada yang tak datang tu maklum pada pihak sekolah. Jangan macam tadilah tak jawab call, tak jawab, ada pula jawab salah nombor. Padahal nombor dia dah, tadi baru dia WhatsApp dengan cikgu CA tu. Waktu cikgu call dia jawab pula salah nombor. Ada juga macam tu. Minta tolong kerjasamalah untuk demi anak-anak ya. Okey, seterusnya kita akan mendengar taklimat program transisi yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Saidah. Dipersilakan. Okey, terima kasih pengerusi majlis Cikgu Nur Hisham. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Boleh. Okey, alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Tuan Guru Besar Encik Zakaria Abdul Rani, seterusnya Guru Penolong Kanan HEM Encik Hafiz Mansur, Guru Penolong Kanan Core Kurikulum Puan Badriah Jaafar, guru-guru yang terlibat dalam majlis kita pada hari ini, juga kepada ibu bapa dan anak-anak tahun 1 sesi 2022 dan 2023. Baik, alhamdulillah, saya doakan mudah semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat. Okey. Di paparan skrin ada slide. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya Ustazah Nur Saidah binti Muhammad Said, merupakan penyelaras murid tahun 1 bagi sesi 2022 dan 2023. Jadi insyaAllah saya akan berjumpalah dengan anak-anak murid tahun 1 ni nanti insyaAllah. Jadi kita terus kepada slide yang pertama, iaitu carta ahli proses program orientasi tahun 1 2022 dan 2023. Cikgu Syam, slide yang tadi mohon. Okey, baik. Bermula pada 26 Februari 2022, taklimat kepada ibu bapa lah yang sedang berlangsung sekarang. Jadi untuk makluman ibu bapa dan penjaga semua, taklimat kita pada pagi ini telah direkodkan. Kenapa? Kerana bertujuan untuk kita masukkan ke dalam grup Telegram dan juga YouTube untuk disampaikan kepada ibu bapa yang tidak dapat join bersama dengan kita pada pagi ini. Kerana ada maklumat-maklumat penting yang mereka kena tahu, dan proses yang selanjutnya pun kita akan maklumkan juga di dalam grup Telegram yang tuan-puan telah join tersebut. Jadi mohon sangatlah kepada pihak ibu bapa, penjaga sentiasa alert dan peka setiap maklumat yang kita sampaikan dalam grup Telegram tersebut dari semasa ke semasa. InsyaAllah boleh. Okey, seterusnya. Dalam bulatan skala yang kedua, 17 hingga 18 Mac 2022, di mana pada tarikh tersebut kita akan mengadakan penyerahan buku teks dan juga pengagihan buku teks dan juga penyerahan buku transisi. Okey, berkenaan dengan buku transisi nanti saya maklumkan pada slide yang selepas ni. Okey, jadi 2 hari tersebut adalah hari sebelum bermulanya proses persekolahan untuk sesi 2022 maknanya murid tak pergi sekolah lagi lah waktu tu. Minggu terakhir cuti sekolah tu Okey, bagaimana proses perjalanan peragihan secara kumpulan, kelompok dan sebagainya juga saya akan maklumkan dalam grup Telegram. Jadi mohon sangat-sangat untuk ibu bapa dan penjaga untuk alert, peka dan sentiasa menyimak maklumat dari semasa ke semasa. Baik, pada bulatan sekarang yang ketiga iaitu 21 Mac 2022, murid tahun 1 lapor diri ke sekolah, dan maka di situ bermulalah proses dan program transisi bagi murid-murid tahun 1 2022 dan 2023. Okey. Proses orientasi ini maknanya bermula hari ini hinggalah 21 sebelum murid melalui hari pertama persekolahan. Sepanjang proses ni ibu bapa dan penjaga boleh mendapatkan maklumat ataupun mungkin barangkali ada form, borang dan sebagainya yang mana semua tu kita akan masukkan dalam Telegram group yang telah tuan dan puan semua sertai lah. Okey, Cikgu Syam, slide yang kedua.
Terima kasih Cikgu Syam. Baik, slide ini saya akan terangkan tentang bayaran sumbangan pendaftaran tahun 1. Okey. Dia adalah bayaran sumbangan pendaftaran ya, bukan yuran ya, ibu bapa semua. Okey, kita tak panggil yuran sebab dia bukan yuran. Apa itu bayaran sumbangan pendaftaran tahun 1? Mana pihak sekolah telah menetapkan bayaran sumbangan pendaftaran tahun 1 adalah seperti berikut. Tuan dan puan boleh lihat di skrin dan membaca ya. Okey, buku transisi RM6, fal dan bahan latihan tambahan RM3.50, riak dan tag nama sementara RM5. Okey. Poin yang ketiga, bayaran yang ketiga ni adalah tag nama sementara yang murid akan guna pakai kita sepanjang program transisi. Okey, program transisi tu kita akan jalankan selama 3 minggu insya-Allah. Setakat ni maklumat yang saya dapatlah Okey, sebagaimana yang Tuan Guru Besar juga telah maklumkan dalam ucapan tadi. Okey, jadi tag tersebut murid akan pakai sepanjang proses program transaksi yang 3 minggu tadi. Okey, jadi poin yang keempat, tag nama sulam Pak Keping itu adalah tag nama kekalah yang anak tuan dan puan akan dapat dan akan kita jahit atau lekatkan di pakaian seragam sekolah dengan mengikut tata cara yang telah disampaikan oleh guru disiplin sebentar tadi. Jadi jumlah keseluruhannya RM20. Okey, pada catatan di bawah yang bertulisan kuning, cara bayaran maksudnya sediakan wang secukupnya dan masukkan ke dalam sampul yang bertulis nama anak tuan dan puan. Okey, untuk yang catatan bertulisan kuning ini mungkin parent bertanya, okey, nama anak berdasarkan kumpulan kita akan update di dalam grup Telegram sepanjang tempoh cuti sekolah ini. Ataupun memang sebelum menjelang 17 dan 18 tu kita akan updatekanlah dalam Telegram untuk tuan dan puan semak nama anak tuan dan puan dan berada di kelas atau kumpulan mana. Jadi mohon sangat untuk dicatatkan kenapa kita buat cara pembayaran begini untuk mengelakkan daripada dengan keadaan kekangan jangkitan COVID yang kita nak kawal lah ya. Okey. Sedikit penambahan lagi yang saya tak masukkan dalam slide ni, insyaAllah saya akan masukkan dalam grup Telegram, dimunikan kat situ sekali lah untuk rujukan pihak ibu bapa berterusan, iaitu poin yang seterusnya berkenaan dengan bawa buku teks ke sekolah. Okey, murid akan dapat buku teks dan juga buku transisi, tetapi buku sepanjang tempoh transisi murid hanya perlu membawa buku transisi, dia sebuah saja ya puan ya. Okay, buku transisi, kemudian alat tulis yang cukup dan lengkap termasuk warna pensel. Okey, tuan puan, tahun 1 ni biasalah dia lumrahnya memang warna pensel tu mainan dia lah. Jadi kita harap sangatlah ya, sebab apa kalau boleh tak nak berlaku pinjaman, ketiadaan alat tulis tu sebab memang mereka sangat dekat dengan penggunaan alat tulis yang lengkap terutama pensel. Okey. Walau bagaimanapun jika murid ni kena bawa buku teks untuk kelas yang seterusnya dan sebagaimana, saya pihak guru akan maklumkan kepada murid dan juga akan maklumkan dalam grup Telegram ataupun dalam grup WhatsApp yang telah kita bina selepas kita dapat kumpulan kelas anak tuan dan puan semualah. Okey, seterusnya poin yang seterusnya sedikit berkenaan penambahan dengan persediaan murid. Tahun 1 selain yang Cikgu Hafiz guru penolong kanan HEM telah maklumkan tadi, bawa hand sanitize, okey itu betul, kemudian tisu lembap jika perlulah sebab murid ni dia akan makan di tempat meja dia sendiri waktu rehat. Jadi kegunaannya adalah untuk membersihkan meja belajar dia lah, kerana di situlah meja dia akan guna untuk belajar dan meja itu jugalah yang mereka akan gunakan untuk tempat mereka makan. Okey. Dan satu lagi mohon dan saya sarankan kepada ibu bapa penjaga untuk menyediakan sepersalinan baju spare. Sebab murid tahun 1 ni
kerana mereka baru bersakinan dengan suasana persekolahan. Jadi mungkin berlaku, biasanya memang ada berlaku lah berlaku murid yang dia terlepas buang air, jadi kesian dekat anak-anak ni lah kan. Jadi dengan keadaan yang wabak sekarang pun lagi pun tak boleh nak memberi pinjaman daripada mana-mana pihak pakaian kepada murid tu. Jadi saya sarankan packingkan, sediakan sepersalinan bajulah yang untuk dimasukkan ke dalam beg anak-anak tuan dan puan semua. Memadai dengan sebuah track dan t-shirt pun boleh. Okey, seterusnya yang ini berkaitan dengan barangkali berkaitan dengan data murid. Okey. Borang maklumat murid dan juga borang awal bantuan persekolahan yang bernilai RM150 tersebut. Okey, pada hari penyampaian dan penyerahan buku teks tersebut, pihak sekolah, pihak guru akan menyerahkan 3 borang SPBT yang mana nanti akan disampaikan penerangannya oleh guru SPBT sebentar nanti, dan juga borang maklumat murid itu yang kedua, dan borang awal persekolahan. Okey. Bagi borang maklumat murid dan juga borang awal bantuan persekolahan ini, mohon sangat-sangat kepada ibu bapa penjaga untuk melengkapkan selengkapnya, dan data terutama nombor telefon, alamat, mestilah menggunakan yang terkini. Okey ya tuan-puan, sebab apa ya? Sebab untuk borang maklumat tu dan borang awal bantuan persekolahan ini, borang bantuan awal persekolahan ini kita gunakan untuk nak managekan tentang bantuan KUAM dan RMT. Dan benda ni pula yang sangat perlu dan item yang sangat penting untuk puan sertakan sekali ialah slip gaji, dan juga itulah nombor telefon terkini dan alamat terkini. Okey, ada bagi ibu bapa yang bekerja sendiri, memang kita tak ada slip gaji lah kan. Jadi tuan dan puan boleh pergi ke ketua kampung lah ya, ataupun di sekolah juga boleh dapatkan borang borang yang menyatakan bahawa tuan dan puan ni bekerja sendiri. Okey, jadi kita boleh kegunaannya tu untuk nak memproses tentang bantuan-bantuan yang akan disalurkan kepada murid-murid yang layak. Okey, untuk itu saya rasa cukup dulu untuk setakat ini laporan ringkas, dan saya akan sertakan sekali lagi poin-poin penambahan yang telah saya sampaikan tadi dalam grup Telegram. Untuk itu, saya panggil dulu Ustazah saya harap anak-anak murid tahun 1 tidak merasa takut, bahkan merasa seronok untuk datang dan hadir ke sekolah. Okay, sekian dulu ucapan taklimat ringkas dari Ustazah. Saya serahkan kepada Cikgu Nur Syamia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Ustazah Nur Saidah di atas sesi penerangan itu sebentar tadi. Okey, saya dapat maklumat dari cikgu yang jaga Google Form tu. Tadi baru 56 orang mengisi. Nanti tuan-tuan dan puan isi link kehadiran tu ya. Mungkin tengah menonton Google Meet ni, kalau isi link itu akan terputus Google Meet. Mungkin ada juga handphone gitu, nanti boleh isi lepas ini. Okey, untuk seterusnya kita mendengar sedikit yang terakhir ni taklimat tentang buku teks yang akan disampaikan oleh Puan Rizwa. Dipersilakan. Puan Rizwa, mic tak buka. Oh sorry, tak dia punya. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua.
Okey, yang berbahagia Encik Zakaria bin Abdul Rani, Guru Besar Sekolah Beranang, barisan pentadbir Encik Hafiz bin Mansur dan Puan Badriah, dan juga rakan-rakan sekalian. Okey, selamat datang saya ucapkan kepada ibu bapa yang sudi hadir ini. Okey, untuk pengetahuan semua, saya merupakan penyelaras SPBT, Sekolah Kebangsaan Beranam, itu penyelaras aliran perdana. Okey, SPBT tu skim pinjaman buku teks ya. Okey, saya akan sampaikan sedikit lah. Kalau nak terangkan panjang-panjang memang makan hari. Okey, yang saya berikan ini adalah yang ringkas dulu. Okey, kita lihat slide kita yang pertama. Okey, yang ni adalah taklimat buku teks tahun 1, Mac 2022 dan 2023 ya. Okey, dan slide yang seterusnya Syam. Okey, jadi kita tengok dulu visi, misi dan moto unit SPBT ya. Misi dia kecemerlangan pendidikan melalui buku berkualiti, dan visinya buku bermutu kecemerlangan pendidikan, motonya buku teks sumber ilmu. Jadi daripada kita tengok daripada misi, visi dan moto tu, semuanya berkaitan dengan ilmu kan, berkaitan dengan pendidikan anak-anak kita. Jadi buku teks ni sebenarnya sangat penting lah. Okay, so apa dia pengertian buku teks tu? Okay, dia merujuk kepada bahan pengajaran dan pembelajaran, okay, PDPC yang diperkuasai oleh KPM. KPM tu Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Okay, buku ni akan digunakan oleh murid dalam proses PDP. PDP itu pengajaran dan pelajaran bagi setiap mata pelajaran yang dan perlu dipulangkan, okey, kalau dah ada, okey, dan perlu dipulangkan pada masa yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Buku yang digunakan oleh murid ni akan tidak diberi terus ya kepada ibu bapa dan perlu dipulangkan. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat ya untuk penjagaan buku ya, ini sangat penting. Saya minta tolong sangatlah tentang penjagaan buku. Okey, buku pertamanya memang kena dibalut dengan pembalut plastik. Okey. Okey, bukan pembalut hadiah atau surat khabar. Ini bagi mengelakkan buku tu basah dan rosak lah. Okey, dan saya nak maklumkan juga kadang-kadang bila anak menerima buku, ada buku tu telah dibalut dengan plastik oleh pengguna ataupun murid sebelum ni. Kita tengok ya, kalau plastik tu dah mula terkoyak ke, dah lama ada pecah-pecah, kita buka dan kita ganti baru. Okey, mohon sangat. Okey, lepas tu kalau kita dah balut dengan plastik, okey, jangan guna stapler untuk melekatkan plastik tersebut. Okey, itu boleh merosakkan buku sebab stapler tu akan berkarat. Apa-apa pun kita perlu menggunakan sellotape. Tapi bukannya double sided tape ya. Double sided tape tu yang apa? Yang sellotape yang dua part tu kan. Bukan. Okey, lepas tu pastikan ya nama anak ditulis, okey, ditulis pada bahagian belakang buku. Kalau puan selak muka surat belakang tu, kulit belakang, okey, kulit belakang tu ada bahagian ya, ada tarikh, ada kelas, tak silap saya kelas, nama dan tarikh terima. So pastikan tulis tahun terima tu ataupun tarikh terima atau dan nama kelas lah ada, okay, nama anak dan juga tarikh terima. Tu mesti ya, sebab berlaku lah kiranya anak-anak tertinggal buku buku tu hilang. Okey, kalau jumpa ada nama senang kita nak cari. Okey, ataupun kita nak maklumkan. Okey, seterusnya. Okey, denda. Ini memang terpaksa lakukan lah. Okey, sebagai bukan suka-suka hati ya nak denda tak kayanya unit SPBT ni. Tapi ini lebih pada atas tanggungjawab. Mungkin ibu bapa rasa ataupun kanak-kanak tersebutlah rasa RM1 saja. Okey, tapi kalau dah setiap buku ya, bukan RM1 untuk ni, tapi setiap buku. Okey, okey. Kalau kita tengok 2.1 tu, kehilangan atau kerosakan buku teks hendaklah diganti dengan buku. Okey, gantian wang tidak diterima. Seboleh-bolehnya. Saya mohon sangat ganti dengan buku. Okey. Buku tak balut akan didenda sebanyak RM1, okey, dan dikenakan bagi setiap buku. Okey, buku yang dijumpai ditinggalkan. Kadang-kadang tinggal, murid-murid ni kalau kita tanya pun dia tak mengaku. Kalau tinggalkan di kantin, dewan, makmal, dalam kelas, okey.
Kali pertama dijumpai kita bagi amaran lah. Okey. Kali kedua kita denda lah 50 sen. Kali ketiga denda RM1. Tetapi ada tambahan nanti dekat borang aku janji dan terima, iaitu tempoh tuntutan. Sebenarnya ada tempoh tuntutan, iaitu dalam tempoh 2 minggu lah. Dalam tempoh 2 minggu akan bagi macam tu lah denda denda amaran denda 50 sen, dan kalau kita jumpa lagi kita bagi RM1 kan, denda RM1. Okey, tapi kalau dia tak tuntut dalam tempoh 2 minggu tu, buku tu dianggap hilang lah. Dianggap sebagai hilang dan perlu diganti dengan buku baru. Sebab perlu diketahui dia sebenarnya untuk meminta gantian buku teks ni bukanlah sesuatu yang senang bagi kami penyelaras skim pinjaman buku teks ni. Kami perlu hanya 3%. 3%. Tengok bilangan murid. Mungkin kadang dapat hanya 3 buah buku saja. Bayangkan kalau buku yang rosak tu sampai 10 sampai 15. Okey, jadi memang kami dapat 3%. Kadang 3 buah buku je sebenarnya ataupun 5. Itu saja paling banyak pernah dapat pun 5 gantian. Tapi gantian tu bukan akan dapat pada tahun yang tahun kita minta, tahun hadapannya. Kadang hujung tahun. Jadi kena faham lah. Jadi minta bantuan ibu bapa, tolong bantu anak jaga buku. Dan saya nak maklumkan buku tahun 1 memang keadaan buku memang agak saya dah setiap banda yang dipulang tu saya dah periksa. So bukunya memang tidak berapa elok lah. Tapi mana ibu bapa yang dapat bantu baiki, harap dapat bantulah kan keadaan buku tersebut. Jadi jangan minta ganti pula anak buku ni teruk ganti, sebab memang tak ada. Memang tak ada ya. Okey, maklah yang slide terakhir makluman. Okey, so nanti selepas menerima buku teks untuk 2022 nanti kena periksa bilangan buku yang terima dan tandakan pada borang ya, bukan boring ya, typo ya, pada borang penerimaan. Tarikh penerimaan ataupun agihan buku 2022 ni akan dimaklumkan dalam Telegram lah nanti. Okey, nanti bila terima buku ada borang aku janji. Okey, dan borang tu puan atau tuan perlu isikan nombor perolehan, dilengkapkan dan nanti dipulangkan kepada guru kelas lah. Okey, kalau boleh secepat mungkin lah. Okey, kerana bukan apa, sebab saya nak mengesan buku apa yang tidak cukup, okey, buku apa yang bermasalah, supaya mungkin kami akan buat permintaan ataupun request lah daripada sesama sekolah antara daerah tu, mana yang ada lebih kalau ada. Okey, atau kalau tak ada cara yang di sekolah, kami akan cari di daerah macam itulah dan seterusnya. Okey, so sebarang masalah pertanyaan berkenaan buku teks tu bolehlah diajukan kepada saya lah, penyaras SPBT. Okey, ini saja slide saya. Okey. Syam, slide yang satu tu. Okey, terima kasih. Bukannya ni lagi. Okey, ni slide tambahan. Okey, yang ini. Okey, kaunter penyerahan buku teks ni akan dibukai mula jam 8 pagi di pondok hadapan blok A. Blok A ni blok pejabat sekolah tu lah. Ada satu pondok depan tahun 6. Okey, tarikh tu macam saya katakan tadi akan dimaklumkan kemudian, tapi perancangan kami adalah minggu terakhir cuti. Okey, minggu terakhir cuti. Okey, oleh itu ibu bapa perlulah pekalah dengan grup Telegram kita. Dan sebelum tu saya nak maklumkan puan ya, puan-puan, tuan-tuan semua, tolong patuhilah tarikh tersebut dan masa. Sebab memang saya ni penyelaras SPBT, tapi saya juga mengajar ya. Saya mengajar bahasa Inggeris. So saya tak sepanjang masa berada di situ. Okey. Jadi tolong patuhi tarikh yang diberi dan masa yang diberilah. Kan. Kalau tuan datang hari yang tak sepatutnya, adalah yang call saya ada di kelas, kan. Memang saya tak dapat nak attend. Dan ada juga ibu bapa yang WhatsApp saya bertanya, okey, suruh tinggalkan buku tersebut di pondok
pengawal. Maaf saya tak dapat buat macam tu. Okey, sebab itulah saya minta sangat-sangat ibu bapa ni tolong patuhi tarikh dan masa yang telah diberi. Okey. Dan buku tahun 1 ni murid-murid ni akan jalani transisi terlebih dahulu. Okey, buku ni hanya akan dibawa selepas tamat program transisi. Jangan ibu bapa paksa pula anak-anak bawa ya. Nanti tahulah tarikhnya. Jadi guru-guru akan maklumkanlah. Okey. Selepas ambil buku di pondok, okey, ibu bapa boleh beransur pulang selepas selesai bayaran lah apa semua. Beransur pulang bawa buku teks. Okey. Dan tengoklah kalau mana buku yang tak berbalut, balutkan. Ada juga yang mungkin dapat buku yang baru. Itu buku baru tu itu adalah buku rosak lah, buku gantian lah yang dapat. Yang mohon tahun lepas. Rezekilah siapa yang dapat. Okay, kan ada borang tu memang borang aku janji dan terima. Maksudnya puan-tuan kena semak buku apa yang ada, buku apa tak ada, dan tandakan ruang-ruangan tertentulah yang ada pada tu, dan juga kena letakkan atau isikan nombor perolehan. Nombor perolehan tu ada di bahagian belakang kulit buku tu. Kulit belakang buku tu ya. Dekat situ dia ada tarikh, dia ada memang tulis nombor perolehan. Okey, nombor perolehan. So nombor perolehan tu lah salin dan kan letakkan di situ. Okey, dan dia bawah tu ada tarikh buku diterima. Tapi bukan yang tu. Saya nak yang nombor perolehan tu. Yang ni sama jugalah kerana kita akan trace. Kalau buku tu hilang kita akan tahu. Okey, murid mana yang hilang buku dan nama dia ada di situ, kelas dia ada. Okey, dan saya harap ibu bapa dapat beri kerjasama yang baik untuk sama-sama menjagalah buku teks ni. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Rizwa di atas taklimat itu tadi. Dan sekarang kita buka slot untuk sesi soal jawab. Ada masa sebelum pukul 10 ni ya. Dipersilakan siapa yang ada soalan dari diri sendiri ataupun dari jiran ke. Okey, Cikgu Syam. Ya. Okey, minta maaf Okey. Saya terbaca dekat ruangan chat tu ada parent bertanya bila ya cikgu orientasi darjah 1. Boleh saya jawab? Boleh saya respon cikgu? Cikgu Zack? Boleh. Okey. Baik, orientasi tahun 1. Okey, banyak parent yang dia agak terkelirulah orientasi transisi. Okey, yang sebenarnya orientasi ni adalah proses apa perkara yang perlu dijalankan oleh parent sebelum murid-murid ni masuk ke sekolah secara fizikal. Ya. Jadi sebab tu tadi dekat slide yang pertama yang ada carta alih tu, orientasi sebenarnya bermula pada hari inilah. Bermula daripada hari ini sehingga menjelang pada waktu persekolahan adalah parent-parent ni memahami kepatuhan tentang peraturan, perundangan dan juga mengenal pasti apa perkara yang perlu disediakan atau disiapkan, borang dan sebagainya yang berkaitan dengan proses persekolahan anak-anak tuan dan puan yang masuk tahun 1 tersebut. Okey. Kemudian menjelang 21 hari bulan tu adalah orientasi berteraskan transisi, di mana yang terlibat dalam tempoh tu adalah murid bersuai kenal dengan guru-guru sekolah, pentadbiran sekolah, kawasan-kawasan sekolah yang terlibat yang mereka perlu tahu yang melibatkan unit harian mereka di sekolah. Jadi itu adalah diguna pakai orientasi berpaksi kepada program transisi. Mereka akan melalui di sekolah. Jadi sebenarnya transisi itulah yang realitinya mereka akan lalui sepanjang 3 minggu dan itu jugalah orientasi bagi murid-murid tahun 1. Secara realitinya lah yang mereka akan lalui. Kerana bila dah habis tempoh 3 minggu transisi tu, mereka dah tak ada lagi lah program transisi tu, mereka dah menjadi murid lah, maksudnya murid tahun 1 yang
maksudnya dah masuk ke alam persekolahan yang sebenar lah, yang hakiki. Okey, boleh Cikgu Zaid ada penambahan? Tak ada. Itu orang kata apa, info tu rasa dah jelas lah tu. Maksudnya orientasi ni kita fokus kepada ibu bapa, persediaan ibu bapa untuk anaknya lah. So, transisi tu maksudnya peralihan lah. Maksudnya bila murid tu dah bersekolah, so maksudnya kita buat orang kata apa, proses perubahan orang kata apa, kepada pendidikan anak-anak tersebut lah, anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Ya, So betul. harap tuan-tuan dan perempuan sentiasa kemas kini bagi yang ada pengalaman, saya ucapkan tahniah lah. Yang baru bermula, orang kata apa, bolehlah mendapat info dari cikgu-cikgu dan juga daripada parent-parent, daripada jiran-jiran yang mana yang telah orang kata apa, melaluinya berkali-kali. Okey, mungkin yang pertama kali orang kata apa, menyekolahkan anak di tahun 1 ni mungkin satu pengalaman yang barulah. Tahniah. Semoga ianya menjadi satu pengalaman yang hebat buat tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah. Okey, menjawab lagi pada persoalan Puan Mawani, maksudnya hari pertama persekolahan anak hanya perlu dihantar dan tak perlu tunggu ya. Ya, betul Puan. Betul sebab kalau untuk yang tahun baru kita ni pun, kita pertama kali SK Beranan dia berada dalam 2 sesi. Sebenarnya pada waktu anak-anak Puan sampai, tuan dan Puan sampai yang pada sesi petang tu, berlaku peralihan murid tahap 2 dia maksudnya proses nak keluar balik lah. Itu pun salah satu asbab lah kita tak nak berlaku pertembungan ramai yang dalam tempoh. Dia ada senggang waktu tu. Cuma kita tak nak berlaku sebarang keadaan yang crowded ke dan sebagainya lah. Betul ya Cikgu Zaid? Okey, terima kasih. Itu dulu untuk daripada saya. Okey, mungkin boleh Guru Besar respon terus soalan. Selamat pagi. Tahun 1 sekolah pada waktu petang. Kalau macam mana anak kalau sekolah agama? Okey, baik. Saya nak respon berkaitan dengan sekolah agama. Okey, kita sebenarnya untuk SK Beranan ni beralih ke 2 sesi. Kita telah mendapat arahan daripada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, di mana dia telah meluluskan untuk sekolah SK Beranan ni menjalankan 2 sesi pada minggu lepas. So tindakan saya ialah saya telah pun memaklumkan perkara ini melalui grup WhatsApp kelas masing-masing, yang mana sekiranya ada adik atau yang akan bersekolah di tahun 1 bagi sesi yang baru ini, saya telah maklumkan dalam grup WhatsApp. Okey, dan juga maklumkan secara individu kepada parent yang mana anaknya pertama kali bersekolah di tahun 1. Okey, untuk sekolah agama saya pun telah memaklumkan melalui surat, dan insya-Allah saya akan cuba follow up dengan sekolah agama, dengan guru, dengan pengetua sekolah agama untuk memaklumkan dengan lebih jelas berkaitan dengan perkara ini. Okey, untuk sesi persekolahan pada sesi petang kita akan mula pada jam 1.10 petang dan tamat pada jam 6.10 petang. Kecuali pada hari Jumaat kita mula pada jam 2 petang dan tamat pada jam 6.10 petang. Okey, dan untuk buku tulis kita akan maklumkan di semasa ke semasa, di mana saya insya-Allah akan mengemas kini data info daripada kedai buku sekolah lah, berkaitan dengan senarai buku dan juga keperluan-keperluan yang disediakan di kedai buku untuk tindakan ibu bapa. Okey, kedai buku ni dijangkakan akan beroperasi untuk sesi jualan pada mulai minggu yang kedua lah cuti sekolah. InsyaAllah kita akan maklumkan perkara ini dari semasa ke semasa, dan juga parent bolehlah hubungi sekolah ataupun hubungi kedai buku untuk mendapat maklumat dengan lebih jelas berkaitan dengan pembelian barang keperluan, alat tulis dan juga buku-buku dari kedai buku tersebut. Okey, semoga dapat penjelasannya Puan Nur Syakila. Okey, untuk berkaitan dengan yuran yuran sebenarnya kita pihak KPM dah lama mansuh sebenarnya. Yuran persekolahan sebenarnya free. Cuma kita sini kita mohon sumbangan lah sebab kita nak sediakan buku transisi, sebab buku transisi ini disediakan oleh Majlis Guru Besar Selangor. Okey, dan juga kita sediakan beberapa alatan yang lain untuk kita masukkan sekali. Dan kita sediakan seperti tag nama, tempat untuk tanda nama. Jadinya itu sebabnya kita kenakan sumbangan sebanyak RM20 lah. Dan sumbangan RM20 ni kita akan mula kutip pada 17 Mac 2022, iaitu pada hari Khamis dan juga hari Jumaat. Okey, dan sekiranya ada perubahan kita akan maklumkan kepada ibu bapa lah. So diharapkan pada 17 ataupun 18 Mac kita mohon kepada ibu bapa untuk menyediakan wang yang secukupnya lah
supaya mempercepatkan proses pembayaran. So maksudnya pada hari yang sama kita akan gunakan juga tarikh tersebut untuk kita nak edarkan buku teks supaya bila hari pertama persekolahan kita tak nak ada sebarang orang kata apa, pengurusan berkaitan dengan buku teks, sebab buku teks itu kita serahkan pada waktu cuti sekolah, dan kita pada hari pertama persekolahan tu kita nak berlaku betul-betul sesi persekolahan tersebut. Sebab jika pada sebelum ini pada sesi hari pertama persekolahan kita terlibat dengan pemberian buku teks, pembayaran dan sebagainya. Jadi perkara itu kita telah lakukan lebih awal supaya murid itu dinasihatkan oleh PBD dan juga jabatan, biarlah pada hari pertama persekolahan murid itu didedahkan terus dengan sesi persekolahan. Okey, kita akan menjawab pertanyaan daripada Encik Muhammad Hariri. Okey, untuk tahun sesi baru ni, untuk murid tahun 1, pendaftaran mula pada jam 1.10 petang lah. Maksud ikut sesi persekolahan sesi petang. Okey, untuk tahun 1, tahun 2 dengan tahun 3. Okey, menjawab pertanyaan Puan Siti Norma untuk tahun 2023. Okey, untuk pendaftaran sesi 2023 dah boleh daftar lah. Jika umur anak, info sebelum ini, jika umur anak mencapai 5 tahun, tuan-tuan dan puan-puan boleh mendaftar anak untuk sesi persekolahan tahun 1. Okey, sekiranya anak-anak tuan-tuan dan puan-puan tahun 1 di sekolah sebelah petang, okey, saya mohon bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan agar hubungi sekolah agama untuk mendaftarkan, sebab sekolah agama ada juga muridnya tahun 1 hingga tahun 6 di sesi pagi atau 1 hingga tahun 3. Sekolah agama ada juga mengadakan kelas di sesi pagi. So boleh maklumkan dan juga boleh mendapat info daripada sekolah agama. Okey, untuk pakaian sekolah. Okey, untuk sepanjang minggu transisi, saya akan cuba susun jadual tentang proses atau program pengisian untuk program transisi sepanjang 3 minggu. Setakat ni kita berpegang pada 3 minggu lah sebagaimana info sebelum ini. Jika sekiranya bersemuka, dan kita harapkan proses sesi persekolahan sesi baru ni diadakan secara bersemuka lah. So kita doakan sepanjang cuti sekolah ini kes makin menurun dan dibenarkan bersemuka untuk semua sesi lah. Sebab kita tak nak lagi berlakunya pengirian, sebab jika berlakunya pengirian akan menyusahkan parent lah sebenarnya. Okey, so untuk sepanjang minggu transisi kita akan susun jadual dan kita akan catatkan di situ tentang pemakaian sekali, sama ada berpakaian sukan atau berpakaian uniform sekolah. Sebab isunya di sini kita tak nak bila waktu sukan, bila berpakaian sukan sepanjang masa takut menimbulkan orang kata apa masalah segi macam ni. Kita nak bersihkan pakaian sebab mungkin akan pakai selama 5 hari berturut-turut. So kita buat penggiliran, mungkin hari Isnin pakai sukan, hari Selasa pakai uniform sekolah. So maksudnya ibu bapa ada masa untuk membasuh pakaian tersebut. Okey, keperluan baju dan juga alatan kita akan dapatkan di kedai buku ya. Okey, untuk saudara semak bagi keperluan dokumen, kita akan maklumkan dari semasa ke semasa. Untuk dibawa bersama-sama semasa proses pendaftaran dan juga pengambilan buku teks nanti. Untuk hasilnya untuk pengambilan buku teks kita dah sediakan borang. Ibu bapa hanya perlu isi sahaja dan kembalikan borang tersebut untuk simpanan pihak LGBT. Okey. Jika ada soalan lagi boleh catat di ruang komen ataupun buka mic dan bertanya secara terus. InsyaAllah saya akan cuba menjawab dan juga memberi respon yang terbaik.
Okey, buat masa sekarang pihak kantin beroperasi seperti biasa dan kita akan maklumkan pihak kantin supaya membuka kantin sehingga pukul 4 ataupun 5 ataupun sehingga tamatnya rehat tahun 3. Okey, setakat ni kantin beroperasi dan juga menunya agak terhad tuan-tuan dan puan Sekiranya berkeperluan kita akan cuba perbanyakkan menu untuk keperluan anak-anak dan insya-Allah sepanjang 3 minggu transisi itu kita akan mengajak anak-anak tuan-tuan dan puan untuk membeli dengan secara berdikari di kantin sekolah tersebut. Sekiranya tuan-tuan dan puan berkelapangan mampu menyediakan bekalan boleh. Cuma di sini kita maklumkan sebab saya pernah melihatlah ada monyet yang masuk ke kelas sebab kita sekarang ni ada kekangan berkaitan dengan fizikal kelas jugalah. Ada yang tingkapnya agak cacat, ada yang pecah dan sebagainya. So kita pula berhampiran dengan pinggir hutan walaupun belakang sekolah tu kubur, tapi ada juga binatang liar seperti monyet yang berkeliaran yang mencuri masuk ke kawasan sekolah. So bila adanya bekalan ataupun bekalan tu boleh disimpan dalam beg dan beg tu pastikan berzip agar dapat makan masa waktu rehat nanti insya-Allah. Buat sementara ini kita akan masih lagi mengamalkan SOP makan di dalam kelas di mana murid-murid dibenarkan membeli di kantin sekolah dan membawa makanan tersebut dan makan di kelas hingga tamatnya waktu rehat. Okey, buat sementara ini kita menjalankan PDP secara bersemuka. Untuk penggiliran kita akan cuba dapatkan info semasa daripada pihak kementerian lah. Sebab kementerian yang menunjukkan penggiliran ataupun secara bersemuka. Buat sementara ini penggiliran hanya diberikan kepada tahun 2, tahun 3 dan juga tahun 4. Untuk tahun 1, 5 dengan 6 kita secara penuh tidak ada penggiliran. Okey, waktu rehat pada sesi petang dijangkakan untuk kita akan buat secara 3 sesi lah. Dianjurkan bermula pada jam 2.30 petang, pukul 2 petang, 2.30, kemudian pukul 3 dan pukul 3.30 petang. Okey, untuk makluman Puan Nurwal, kita nak selaraskan tanda nama tahun 1. Jadi bila kita selaraskan tanda nama tahun 1, kita dapat kenal pasti ini adalah murid tahun 1. Sesi persekolahan tamat pada jam 6.10 petang, cuma hari Jumaat kita mula pada jam 2 petang. Mula agak lewat memandangkan pada hari Jumaat cikgu dan juga ada murid yang bersolat Jumaat. So selalunya kebiasaannya sesi pada hari Jumaat akan dimulakan pada jam 2 petang. Macam murid pagi dia akan balik pada pukul 12 tengah hari. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan, anak-anak tuan-tuan dan puan akan disambutlah semasa hari Jumaat tersebut. InsyaAllah kita akan cuba semaksimum yang mungkin untuk menyampaikan info-info kepada anak-anak tuan-tuan dan juga kepada tuan-tuan dan puan sendiri melalui medium Telegram. So harapan saya agar tuan-tuan dan puan dapat install aplikasi Telegram ke handphone tuan-tuan dan puan sebab Telegram ni dia satunya bagusnya dia dapat kita dapat melibatkan semaksimum yang mungkin berbanding dengan WhatsApp. Memang kalau agak popular WhatsApp lah, tapi Telegram ni kita mengambil mudah, maksudnya kita dapat kita dapat memasukkan mengemas kini dokumen-dokumen tu dengan sebaik mungkin lah berbanding dengan WhatsApp. Okey, diharapkan penerangan pada hari ini pada taklimat orientasi untuk tahun 1 sesi 2022 dan juga 2023 berlangsung dengan lancar dan diharapkan semua parent yang mengikuti taklimat pada pagi ini diharap dapat memahami dengan jelas dan
perkara ini, sistem ini diguna pakai terutama sekali sistem PBD di mana kita beransur-ansur mengurangkan isu peperiksaan di kalangan murid-murid sebab memandangkan ada antaranya faktornya melibatkan tekanan kepada murid itu sendiri. So kita pihak KPM di sinilah mengambil langkah agar peperiksaan ini kita tukarkan kepada pentaksiran sebenarnya. Kita buat secara peperiksaan juga tapi namanya diubah kepada pentaksiran ataupun penilaian. Okey. So bila melibatkan pentaksiran maksudnya penilaian itu diadakan secara dalaman sekolah dan juga secara tidak setara dengan sekolah-sekolah yang lain lah. Maksudnya itu pula kepada pentadbiran dan juga pengurusan sekolah itu sendiri untuk menjalankan penilaian dan juga pentaksiran. Dan pentaksiran ini kita secara tak langsung kita tidak ada format yang khusus sebenarnya. So itu pula kepada guru-guru subjek tersebut untuk mengadakan pentaksiran secara bertulis sebenarnya bagi menguji kefahaman dan juga kemahiran yang telah dipelajari pada satu tempoh masa sebenarnya. Okey, jadi perancangan sekolah setakat ini kita fokus pada pentaksiran itu hanya pada tahap 2 saja iaitu tahun 4, 5 dan juga 6 di mana pada tahap 1, tahun 1, 2 dan juga 3 kita fokus kepada penilaian belajar iaitu pentaksiran yang dijalankan oleh guru itu sendiri dalam pelbagai cara sama ada pemerhatian dan juga sekalisan dan juga cara perbuatan dan juga segi homework sendiri pun itu adalah merupakan salah satu PBD kepada anak tuan-tuan dan puan. So saya mengharapkan komitmen agar tuan-tuan dan puan dapat juga memantau sekiranya ada latihan yang perlu disiapkan oleh anak tuan-tuan dan puan, kita sama-sama membantu. Sebab bila anak kita buat latihan itu secara tak langsung merupakan salah satu penilaian kepada PBD sebenarnya. Okey. Jadi saya sebenarnya berbesar hatilah dan bangga tuan-tuan dan puan dapat meluangkan masa pada pagi ini walaupun hari ini hari cuti. Ramai yang rasanya fokusnya nak berehat sebenarnya. Okey, tapi terima kasihlah di atas kesudian tuan-tuan dan puan untuk hadir bagi mendengar taklimat yang kita anggarkan pada saya berjayalah kita jalankan walaupun masa yang agak singkat sepatutnya kita sampai pukul 12 hari. Tapi memandangkan kita cuba meringkaskan sebab kita tak nak banyak-banyak sebenarnya takut kita nak sampaikan 100% yang parent yang dapat hanya 20% saja. Biar kita sampaikan 5%, biar dapat 5% tersebut. InsyaAllah pihak sekolah akan cuba kemaskini maklumat-maklumat yang berkaitan dengan program tensi tahun 1 ni untuk kita melibatkan sekali parent dalam pendidikan di Malaysia ini insyaAllah. So itu saja daripada saya. Saya kembalikan kepada pengacara majlis Cikgu Nur Hisham. Okey, untuk kasut sekolah dan juga stokin. Sebagaimana yang disebut oleh Cikgu Disiplin tadi, tak semestinya warna hitam. Sekiranya berkasut putih, stokin putih. Sekiranya berkasut hitam, stokin hitam. Itu bilang kepada you apa sebenarnya. Sebab kita dalam rangka masa kita nak soft landing, semuanya nak berkasut hitam sebenarnya. Kasut putih tu rasanya dah orang kata apa, dah hampir pupus lah sebenarnya. Kasut putih dengan stokin putih ni zaman kita je ni. Zaman sekarang ni semua kasut putih dengan stokin putih, kasut hitam dengan stokin hitam. Okey, sebab orang kata apa, orang kata apa, kita nak kurangkan isu nak basuh kasut sebenarnya. Sebab bila basuh kasut nak kena kapur kasut kan, bagi nampak putih. Itu zaman kita, zaman so kalau zaman tuan-tuan dan puan yang mana bersekolah tahun 80-an, 90-an, itu zaman tuan-tuan dan puan, zaman saya tu. Zaman sekolah rendah dengan sekolah menengah kita berkasut putih, stokin putih. So zaman sekarang ni tuan-tuan dan puan diberi pilihan kasut putih ataupun kasut hitam. Tapi saya lebih prefer pakai kasut hitam senang. Sebab kalau nampak kotor pun nampak hitam je. Okey. Digalakkan berkasut hitam, berstokin hitam. Okey, ada soalan lagi? Okey, kita buka soalan last. Kalau ada yang tak boleh type, nak bersuara, dipersilakan. Kalau ada soalan lagi terakhir. Okey, buat semacam ini kita masih lagi menunggu kekurangan. Kita sebenarnya kekurangan 2 orang pentadbir sebenarnya. Seorang penolong kanan pentadbiran. Kalau zaman kita panggil PK1 lah. Okey, kemudian penyelia petang. Memandangkan kita baru pertama kali mengadakan sesi petang. So insyaAllah jika ada sumber guru daripada pihak PPD dan juga JPN Selangor untuk bekalan ke sekolah SK Beranang, insyaAllah kita alu-alukan lah. Dan juga saya sebenarnya mengalung-alungkan pandangan dan juga komen tuan-tuan dan puan yang berbina lah yang boleh membantu SK Beranang. Sebab saya baru di SK Beranang, baru tahu ini di SK Beranang. Kalau dah ikut pengalaman pendidikan tu baru 25 tahun.
Ini merupakan tahun yang ke-26 saya di dalam bidang pendidikan dan tahun pertama saya di Hulu Langat lah. Sebelum saya di daerah Pertanian Perdana. Okey, salam perkenalan, insyaAllah. Jumpa-jumpa dekat kedai makan tu tegur-tegur lah. Sebab saya orang makan tak juga, kadang makan di kantin, kadang makan kat luar. Kalau macam waktu rehat tu, insyaAllah saya kat luar lah. Okey, ada lagi soalan? Okey, setakat ni kita akan cuba jadikan sebab memandangkan kita dah ada lebihan kelas, insyaAllah kita akan adakan semula musola iaitu di bangunan pentadbiran di tingkat 1 lah. Okey, jadi kita akan ada ustaz insyaAllah sama ada solat berjemaah itu secara dengan bimbingan ustaz ataupun kita akan cuba dapatkan ataupun dengan bimbingan murid kawan-kawan sendirilah insyaAllah. Tapi kita akan sediakan surau untuk kemudahan murid-murid sesi petang, solat asar dan juga zuhur. Okey, untuk hari pertama persekolahan tidak ada apa-apa surat yang perlu disediakan. Tuan-tuan dan puan hanya bawa anak saja ke sekolah, kemudian hantar sampai ke pintu pagar sekolah. Okey, dan kita akan cuba tangani sebaik mungkin lah. Sebab anak-anak itu akan dikumpulkan di dewan dulu sebelum masuk ke kelas. Kemudian bila murid sesi pagi balik, so kita akan gerakkan anak-anak tuan-tuan dan puan ke kelas masing-masing. InsyaAllah untuk minggu transisi ini akan dibimbing 100% oleh guru-guru untuk pergerakan anak-anak tuan-tuan dan puan supaya dia boleh mengenali lokasi dan juga perlukan sekolah tersebut. Di mana kantin, di mana bilik air. InsyaAllah kita akan bimbing dengan sebaik mungkin lah. Okey, insyaAllah kita dalam proses 3 minggu cuti sekolah ni, Jawatan Kuasa atau Urustia tahun 1 akan memasukkan tuan-tuan dan perempuan ke aplikasi Telegram lah secara grup dan kita akan cuba kategorikan mengikut kelas masing-masing lah supaya memudahkan untuk sesi pembayaran dan juga pengambilan buku teks nanti dan juga pembayaran sumbangan. Okey, so insyaAllah dalam masa 3 minggu ini kita akan berusaha untuk kita kumpulkan tuan-tuan dan perempuan ke grup kelas masing-masing dalam aplikasi Telegram. Mana yang tak dapat dihubungi untuk minggu pertama cuti persekolahan ini kita akan hubungi dan minta mereka untuk install Telegram agar kita dapat kongsi info-info bagi kemudahan tuan-tuan dan perempuan untuk untuk mengetahui perkembangan sekolah dan juga perkembangan sesi persekolahan anak-anak tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah. Okey, buat masa sekarang ni sekiranya ada makluman ataupun ada info yang kurang jelas, boleh hubungi pihak sekolah. InsyaAllah saya akan bertugas mulai minggu yang kedua lah. Okey, minggu pertama ni saya bercuti dulu sebab ada kursus yang melibatkan Majlis Guru Besar Hulu Langat. InsyaAllah minggu kedua saya akan mula bertugas. Okey, saya boleh dapatkan nombor telefon sekolah. Tahu ke nombor telefon sekolah? Google boleh kot insyaAllah. Tapi kalau Google tak naik SK Beranang, dia naik SK Banjarbaru tak silap saya. Telefon sekolah Cik Nur Hisham boleh type di ruangan komen dengan mesej. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Nur Hisham. Okey, Cikgu Nur Hisham ni merupakan guru bimbingan dan kaunseling lah. Yang mana berpotensi untuk menjadi orang kata sebagai unsur sebagai orang kata untuk minta panduan lah. Guru yang boleh bimbing insya-Allah. So segala insya-Allah nasihat dan juga panduan boleh disampaikan oleh Cikgu Nur Hisham. Okey, terima kasih Puan Bat yang telah di ruang komen tengok di ruang komen atau mesej ada nombor telefon sekolah. Okey, Mr. Gingges, nampak angkat tangan dari tadi. Ada apa-apa soalan ke? Kalau ada boleh ajukan sekarang masanya. Okey, nampaknya dah tak ada. Semoga ibu bapa yang hadir dalam program online ini berpuas hatilah dengan penjelasan yang diberikan oleh pihak sekolah. Kalau ada apa-apa masalah, hubungi nombor yang diberikan tadi, nombor pejabat.
Okey, saya ucapkan terima kasih banyak pada semua bapa yang telah hadir dalam program ini dan telah memberikan masa. Terima kasih sama-sama telah memberi pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih juga pada guru-guru sekolah SK Berana yang telah memberikan penjelasan, khususnya Tuan Guru Besar. Saya selaku admin memohon ampun dan maaf kalau ada salah dan silap dalam menguruskan program pada kali ini. Sekian saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibi,